bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan, kurniakan kita nikmat iman dan Islam, dan sekaligus kita termasuk orang-orang yang sentiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu nikmat yang paling besar yang dikurniakan kepada kita adalah nikmat iman dan Islam. Maka sebab itu sebagai orang mukmin kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana nikmat yang Allah kurniakan kepada kita begitu besar sekali. Hendaklah kita jaga dan juga kita menjadi orang-orang yang sentiasa mengamalkan nilai-nilai tersebut. Oleh sebab itu, salah satu daripada nikmat yang besar yang kita peroleh ini, jadikanlah ia sebagai amalan-amalan kita, dan tonjolkan amalan kita kepada mereka yang tidak beriman. Kerana apa? Kerana orang mukmin yang sentiasa sabar dalam melakukan ibadah-ibadahnya, maka mereka akan diberikan kurnia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kalau kita lihat keuntungan sabar menghadapi penderitaan. Sebab itu orang-orang beriman apabila dia disuruh melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, dia patuh dan dia tidak mengenepikan segala suruhan yang telah diperintahkan. Berlainan dengan golongan tentang Bani Israel. Mereka ini mengatakan bahawa sungguhnya mereka bukan saja mendengar, tetapi mereka tidak patuh dengan apa yang telah diperintahkan oleh Nabi mereka. Sebab itu kita sebagai orang beriman, apabila kita mendengar suruhan yang telah diperintahkan oleh Allah SWT, selalu ucapan kita tidak lain tidak bukan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan juga kami taat. Tapi golongan-golongan yang disebut sebagai golongan Yahudi ini, mereka bukan sami'na wa ata'na, tetapi sami'na wa asaina. Mereka dengar tetapi mereka mengingkari. Ini bezanya. Dan kita jangan termasuk golongan seperti itu. Kita dengar juga, tapi bila diperintahkan dia bukan taat, dia mengingkari. Mengingkari mana apa? Tidak melaksanakan, tidak mengikut apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang-orang ini termasuk orang yang rugi sekali. Maka sebab itu kalau kita lihat bila kita cakap tentang redha kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ada banyak sikit perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Imam Ghazali pernah menerangkan bahawa tanda-tanda orang yang mencintai Tuhan ada beberapa perkara. Salah satunya orang yang selalu ingat akan mati. Dia bukan nak mati tapi ingat akan mati. Beza orang yang ingat mati dengan orang nak mati. Pasal apa? Bila dia nak mati, maknanya dia tak dapat menghadapi cabaran hidup. Hidupnya sentiasa dalam keadaan penderitaan. Sedangkan ujian dunia nak dibandingkan dengan ujian akhirat, tiada tolok bandingnya. Susah-susahnya kita di dunia pun ada orang tolong. Susah-susahnya kita pun ada tempat-tempat penginapan. Taklah sampai kita berkemah di mana? Di pantai East Coast. Ada juga orang yang simpati, kasih rumah sewa. Itu kehidupan tempat dunia ini. Tapi kalau di akhirat, kalau kita dalam keadaan penderitaan selama-lamanya, itu yang disebut sebagai abadan abad, selama-lamanya akan susah dan selama-lamanya akan menderita. Jadi inilah salah satu yang diucapkan oleh Imam Ghazali, tanda kita mencintai Tuhannya. Pertama, kita ingat akan mati. Kerana apa? Kerana hanya dengan mati si pencinta atau hambanya tadi akan dapat bertemu dengan siapa yang dicintainya, ini Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita nak mati, apa yang kita perlu buat? Kita perlu melakukan ibadah-ibadah untuk bekalan kita nanti bila kita kembali kepada Allah SWT. Sebab itu Allah menegaskan dalam Al-Quranul Karim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, maka carilah bekalan kerana sebaik-baik bekalan adalah takwa. Di takwa itu mengerjakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala tegahan dan larangannya. Sama juga kalau kita nak pergi belayar, kalau kita nak pergi musafir jalan yang jauh, kita mesti persiapkan diri kita dengan persiapan yang betul. Sebab itu kadang-kadang saya telefon kita punya sahabat, jangan lupa pasport awak dah mati ke belum. Kalau awak nanti masuk Johor kena tahan, kena patah balik.
Jangan lupa fotokopi pasportnya. Pasal apa? Ini semua termasuk nak coverage apa, insurans. Ini semua contoh-contoh lah. Apalagi kalau kita nak pergi Mekah, contoh Mekah berapa hari? 30 hari, 25 hari. Mesti nak ada persiapan yang cukup. Dari sudut jasmani, dari sudut rohani, material pun sama juga. Kalau pergi sana cuma bawa 5,000, tak cukup. Kapal terbang ni dah berapa? Tempat penginapan hotel sekarang ada 5 bintang, 7 bintang. Dengan makan minumnya, itu baru kita cakap tentang perjalanan mengerjakan ibadah haji. Apalagi kita ni sekarang akan menghadapi suatu masa yang tu panjang, yang kita sebut sebagai abadan abadah, iaitu selama-lamanya. Tentu sekali bekalan yang kita perlu bawa mestilah bekalan yang disebut sebagai takwa tadi. Dia tak boleh bawa duit. Kalau bawa duit tak pakai dah. Sampai tempat di akhirat pakai duit Singapura, ni tak laku dah. Tunjukkan di US pun tak laku. Tapi bekalan adalah amal-amal soleh yang direstui, diredai oleh Allah SWT. Itulah salah satunya kita mengingati mati. Jadi orang kalau dalam keadaan dia ni nak mengingat mati, dia sentiasa rindu cinta kepada penciptanya. Kerana kita ni, bila mana kita nak kembali kepada Allah, kita sudah persiapkan diri kita. Contohlah seorang tadi menghadapi sakit yang kronik dan dia tahu dirinya nak mati. Dia tak ingat aku nak makan burger, aku nak makan sup tulang, aku nak makan biryani dam, tak ada. Tapi ucapan yang dia nak ucapkan adalah ya Allah, ampunilah dosa. Itu harapan dia kepada Allah Ta'ala. Itu yang pertama kata Imam Ghazali. Yang kedua, Imam Ghazali mengatakan orang yang cinta, atau tanda orang yang cinta adalah orang yang selalu bersedia untuk berkorban kerana Allah. Dan berkorban tu adalah dengan ingat mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala. Berkorban ni banyaklah, termasuklah kita berkorbankan wang ringgit, berkorbankan tenaga kita, berkorbankan idea kita, semata-mata kerana Allah, bukan kerana manusia, bukan kerana mengharapkan pujian ataupun mengharapkan keuntungan ataupun balasan dari manusia. Inilah berkorban kerana Allah. Sebab itu kata-kata nyanyian dari almarhum Piramli mengatakan berkorban apa saja, harta ataupun nyawa. Jadi kalau kita lihat korban tadi melalui harta dan juga jiwa raga kita, kita berkorban. Sebab itu kita mesti mengutamakan Allah dan Rasul selain daripada segala-galanya. Itu cinta korbanan kita. Kalau masjid, madrasah, tempat-tempat ibadah ataupun mana-mana tempat yang memerlukan apa-apa sumbangan kerana Allah dan Rasul, kita keluarkan atas dasar keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu salah satu daripada pengorbanan. Kerana tujuannya apa? Untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kedua. Dan Imam Ghazali juga mengatakan orang yang selalu ingat kepada Tuhan ialah kerana mengingati Allah Subhanahu Wa Taala tadi akan menyedari jiwanya. Di mana saja dia berada, dia akan mengingati Allah. Tak kira mengingati Allah ni termasuklah duduk dalam majlis ilmu. Duduk dalam majlis ilmu itu juga termasuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Duduk menghadiri majlis-majlis ataupun melaksanakan solat berjamaah. Apa-apa sajalah yang mengingatkan Allah Ta'ala, itu termasuk kita mengingati Allah Ta'ala, yang bermakna mengingati Tuhan dan menjadi jiwanya itu hanya kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Itu yang ketiga. Yang empat, kata Imam Ghazali rahimahullah, orang yang cinta kepada Tuhannya sentiasa cinta kepada firman-firman Tuhan. Maknanya Al-Quran lah. Dia menjadi Al-Quran itu sebagai sahabatnya.
Dia menjadi Al-Quran sebagai temannya di mana saja berada. Habis saya tak hafal, takkan kulhu pun tak hafal. Sekurang-kurangnya firman-firman Allah tu termasuk apa? Suratul Qulhu, Falak, Nas. Termasuklah juga ayat-ayat yang mengasihi Allah, kalimah-kalimah Allah yang kita sebutkan. Sebab itu dalam sebuah hadis Rasulullah ada mengatakan afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Afdal zikir adalah kalimah la ilaha illallah. Itu paling mudah. Nak jalan awak mengasihi Allah, nak duduk, nak tidur, nak makan, nak keluar rumah, semua kita menyebut firman-firman Allah. Ini wahyu-wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Rasulullah mengajarkan kepada kita apa saja yang kita nak lakukan, jangan lupa untuk berdoa kepada Allah. Yang datang warid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul? Nak tidur diajarkan. Bismillahirrahmanirrahim, ahya wa amutu. Ya Allah, dengan Engkau ya Allah aku tidur dan juga aku hidup dan aku mati. Dan selepas apa kita mungkin selepas makan, alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'ala minal muslimin. Ini semua. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah yang telah memberi makan kepada aku dan juga memberi minum kepada aku, dan aku ni termasuk orang-orang yang beriman dan orang-orang yang muslim. Jadi setiap perbuatan dan tingkah laku kita sebenarnya kita mengasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Hingga kan bila kita mendengar suatu musibah yang menimpa kepada seorang tadi atau di mana-mana saja, ucapan kita tidak lain inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami ya Allah, kepunyaan Allah, dan kepadanya, kepada Allah Taala kami akan dikembalikan. Ini dia. Inilah orang yang sentiasa mengasihi Allah di mana saja berada. Dia tidak kira sama ada dia di dalam keadaan senang atau susah, jiwanya, hatinya sentiasa mengasihi Allah. Jangan waktu senang saja dia dapat jawatan yang bagus, dia ingat Allah. Duit dalam kocik banyak, mengasihi Allah. Dia lupa pula untuk memberi. Tapi bila dia dah susah, baru kembali kepada Allah. Jadi orang mukmin tidak begitu. Dan golongan yang keempat adalah golongan kelima adalah orang yang sentiasa ingat Allah SWT. Dia juga sentiasa mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengikut akhlak dan kelakuan beliau. Ini salah satu tanda kita cinta kepada Allah SWT. Kenapa? Kerana Allah sendiri telah berfirman dalam Al-Quranul Karim, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu betul-betul benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, yakni ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya engkau mencintai aku. Ini salah satu dasar cinta kita kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sahaja cinta, ucapan kita cinta, tapi kita mengikuti ataupun menteladani akhlak dan kelakuan kepribadian Rasulullah SAW. Itulah yang paling mudah tadi. Kita saling hormat menghormati kepada orang tua yang muda kita, sayangi kepada anak-anak kita bertanggungjawab. Ini semua adalah salah satu daripada akhlak kepribadian Rasulullah yang ditunjukkan, yang kita bila mencontohi kita dapat pahala dan juga kita mengikut sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Ghazali juga mengatakan orang yang sangat suka beribadah, orang yang suka beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan merasa ringan bila berbuat sesuatu tadi, ibadah yang dilakukannya dia merasa senang. Dia tak merasa ini satu bebanan. Kenapa? Kita lihat satu ibadah yang dilakukan tadi adalah kerana kerelaan hatinya, bukan kerana dipaksa. Kita kena latih diri kita, anak-anak kita, isteri kita. Kalau kita hendak mencapai tahap kecintaan kita kepada Allah, apa saja yang kita lakukan ini atas dasar bukan dipaksa, tetapi kerana satu sudah menjadi satu kebiasaan. Itulah tanda-tanda dia cinta kepada Allah.
Jadi orang yang sangat orang sangat suka beribadah kepada Allah. Dia tidak merasa beratlah bila dia melakukan tadi. Atas dasar kenapa? Kerana dia buat ini pun atas keredaan dan juga keredaan Allah SWT. Ini juga salah satu tanda yang kita ni cinta kepada Allah SWT. Dan seterusnya Imam Ghazali rahimahullah mengatakan apa? Orang yang suka berbakti di jalan Allah dan membenci mereka yang melakukan maksiat dan kemungkaran, itu adalah tanda-tanda orang yang cinta kepada Allah. Dia suka melakukan kebaikan, dia suka melakukan amalan-amalan yang disukai Allah, tapi dia membenci dalam masa yang membenci dalam melakukan maksiat dan kemungkaran. Kalau dia nampak orang melakukan kemungkaran, dia bukan benci tapi dia membetulkan. Dia cuba perbaiki diri orang tadi dengan sedaya upaya dia lah, kalau dia mampu. Inilah tanda-tanda mereka yang cinta kepada Allah. Sebab itu dalam satu munajat, satu doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bertanya kepada Tuhannya, "Ya Allah, siapakah kekasihmu yang sebenarnya?" Jawab Allah SWT, mereka yang tetap bersatu denganku, seperti seorang bayi yang bersatu dengan ibunya, yang berlindung di bawah naunganku seperti seekor burung yang mencari perlindungan di dalam sarangnya, dan dia gusar melihat dosanya sebagai seekor singa yang gusar kerana takut akan sesuatu. Itu. Jadi maksudnya apa? Dia merasa gusarlah kalau dia ada melakukan dosa kepada Allah, apatah lagi dengan manusia. Dia cepat-cepat hendak mohon ampun dari Allah SWT. Itulah yang disebut sebagai orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dalam tazkirah yang dikasih ini memberikan peringatan kepada kita, marilah kita terus menjadi insan yang dapat bakti jalannya. Bukan saja kita dapat bakti, tapi kita dapat mengajak isteri kita, anak-anak kita, keluarga kita yang terdekat untuk melakukan kebaikan-kebaikan, kerana setiap kebaikan yang kita lakukan akan dapat menghapuskan kesalahan, dan mudah-mudahan kita menjadi golongan ataupun hamba-hamba yang mendapat redha-Nya di dunia dan di akhirat. Itulah yang kita harapkan. Kalaulah Allah tidak redha kepada kita, mana mungkin kita akan mendapat pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah pertolongan yang hakiki bila seorang tadi mendapat bantuan Allah. Berarti insya-Allah pada 23 ini, insya-Allah 23 November, siapa ada ke lapangan, majlis syarahan oleh Al-Fadhil Ustaz Dr. Firdaus Yahya yang membincangkan tentang tentang malapetaka, satu ujian ataupun satu siksaan. Jadi dapat kita sama-sama mengambil pelajaran. Kenapa? Kerana kita ni makin lama makin dekat kepada Allah. Dekat tu maksudnya satu hari nanti kita akan kembali kepada Allah. Itu di mana dekat. Jadi kita tak boleh jauhkan diri kepada Allah di mana saja. Jadi kalau boleh kita ibadah bukan untuk diri kita, tetapi bawalah anak dan isteri kita. Kenapa? Susah-susahnya kita di dunia kita boleh bantu, tapi di akhirat hanya amalan ibadah saja yang dapat membantu kita. Mudah-mudahan dalam tazkirah yang dekat sini kita dapat menjadi insan yang patuh dengan perintah Allah Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.